Okey, untuk soalan ini adalah soalan berkaitan dengan bumi. Okay, Earth as sphere. So they will give it to you a diagram. Okay, lajah menunjukkan dua titik K dan P. So dalam lajah sudah ada titik K dan titik P di permukaan bumi. L dan M adalah dua titik lain yang di permukaan bumi tapi tidak ditunjukkan dalam gambar lajah. Okay, dan dia memberitahu bahawa keadaan KL ialah diameter bumi. So ini yang pertama. So KL ialah diameter bumi. KL is the diameter of Earth. Dan KM maksudnya titik M adalah diameter selarian. So the difference between diameter bumi and diameter selarian ialah kalau cikgu lukiskan gambar. Okay, kalau saya lukis di sini. Okay, kalau ini bumi. Okay, ini khatulistiwa. Okay. Kalau ini adalah K di sini. Okay. Okay. Yaitu KL ialah diameter bumi. Okay. So ini pusat bumi. Kejap. So ini pusat bumi. Okay. So ini equator atau khatulistiwa. So K L ialah diameter bumi. Kita mau tahu di manakah kedudukan titik L ini. Okay. Jadi titik L ini dia adalah diameter bumi. Maksudnya dia adalah satu titik. Kalau kita lukiskan garis, dia melalui pusat bumi dan pergi ke sebelah yang satu lagi. Okay, maksudnya kita lukis garis melalui pusat bumi. So dia adalah diameter bumi. Diameter bumi. Okey. Jadi kita lukiskan. Dia adalah di sini, yaitu L. So itu dia menerangkan maksud diameter bumi. Dan KM, M ialah titik di sebelah melalui diameter selarian latitude. Okey. Sepunya 32 utara. So ini adalah 30 K dengan koordinat tadi sudah ditulis dalam soalan. 32 utara, 60 barat. Okey. Jadi M di mana? M adalah selarian latitude. So the difference between the diameter of Earth and diameter of parallel of latitude is kalau diameter bumi dia mesti melalui pusat bumi dan ke sebelah yang bawah, sebelah yang belakang dan sebelah bawah. Kalau diameter of parallel, diameter selarian dia akan maksudnya titik M itu adalah di sini. Okey, dia adalah di sebelah yang bertentangan yang pertama, tetapi dia pada latitude yang sama. Jadi yang L itu dia pun sebelah yang bertentangan, tapi dia bukan pada latitude yang sama. Jadi ciri-ciri dia ialah kalau ini 32 utara, K melalui pusat bumi ke sebelah belakang bawah, dia sama dengan sudut ini, cuma dia utara pergi ke selatan. So ini akan jadi 32 selatan. Okay. Dan ini latitude. Kalau longitude, longitude dia adalah 180 darjah tolak dengan 60 ini. Dia mesti jumlah ialah 180 darjah. Sebab kalau satu bulatan, dia separuh bulatan ialah ini adalah separuh bertentangan tempat. Separuh ialah 180 darjah. Jadi ini sudah ambil 60, jadi ini ialah 180 tolak dengan 60. Jadi yang ini 180 tolak yang sebelah ini 60. So dia jadi 120. Okey, dia barat akan pergi ke sebelah yang bertentangan jadi timur. Barat jadi timur. Jumlah mesti 180. Jumlah mesti 180. Jadi ini pun sama konsep. Tapi ini bezanya ialah the difference for this one is because of diameter of parallel of latitude. Jadi latitude dia adalah sama.
So ini tidak ada perubahan dengan latitude dia, dan longitude dia sama dengan konsep ini. Sebab dia diameter ialah 180 darjah jumlah sudut, jadi ini sudah ambil 60, tinggal 120. Ini sebelah sini barat, pertengahan akan jadi timur. So kita kenal pasti di mana L dan M dulu. Jadi kita sudah menjawab state the locations of L and M. Nyatakan kedudukan state the locations of L and M. So L 32 darjah selatan, 120 darjah timur. M 32 darjah utara, 120 darjah timur. So kita sudah menjawab soalan E1 dan E2. Okay. Soalan B. Hitungkan jarak terpendek dalam batu nautikal dari K ke M yang diukur sepanjang permukaan bumi. Dari K ke M. Dari K ke M. So jarak terpendek mesti melalui utara atau melalui selatan. Kalau jarak terpendek, jarak terpendek mesti melalui utara atau selatan. Maksudnya pergerakan mesti melalui utara atau selatan. So dia mesti pergi ke utara dulu, baru pergi sebelah. Kalau melalui latitude ini dia sangat jauh. Tapi soalan ini tidak ada menyuruh Anda membuktikan dari K ke M melalui utara atau melalui latitude mana satu lebih pendek, tapi tak ada. Jadi kita terus, kalau biasanya seorang minta jarak pendek, kita pergi ke utara. So pergerakan jarak ini ada dua jenis, yaitu jarak utara selatan pergerakan, atau satu lagi jarak ialah jenis pergerakan antara timur dengan barat. Saya guna perkataan ini. Ini senang kalau utara selatan. So jarak rumus dia ialah perbezaan sudut darab dengan 60. Kalau timur barat ini ialah perbezaan sudut darab dengan 60 darab dengan cos X. X ini adalah latitude dia, di mana dia bergerak. Contohnya latitude dia bergerak pada latitude 32 dari kiri ke kanan, timur ke barat, barat ke timur. So X ialah 32. So di sini jarak terpendek kita mesti melalui utara. So maksudnya nanti kita akan pergi ke utara. Jadi ini pergi utara adalah naik turun, bukan kiri kanan, sebab dia melibatkan perkataan utara. So maksudnya dia pergi ke utara, maksudnya dia adalah pergerakan jenis atas dan bawah. So kita pakai rumus yang ini. Tapi sebelum kita boleh pakai rumus ini, kita kena tahu berapa ke sudut. Sudut ada beza sudut dia, beza sudut dari K ke M melalui utara. Jadi kalau dalam gambar ini, apa yang kita perlu tahu ialah sudut ini, tengah-tengah sini. Sudut ini, berapa yang perlu kita tahu? Sudut ini. So diberi ini ialah 32 utara. Maksudnya yang ini dari khatulistiwa sampai inilah 32. Ini pun 32. So ini jumlah ialah 180. Ini adalah satu kali lurus. Kalau kita bayangkan dia adalah ini khatulistiwa. Satu di atas. Sebelah sini. Lukisan tipu ini sebagai rakanan saja, mungkin tidak cukup 32 saja. Tidak ada masalah. So how to obtain the angle here is 1x0 minus 32 minus 32. So this one will be, kita tekan calculator.
1x0 minus 32 minus 32. The answer is 116. So 116 adalah sudut atau beza sudut antara K dengan M. Ini K, ini M. Okay, so cara ialah 116 multiply to 60. So jawapan ialah okay, multiply to ini 116 multiply to 60. 6960. Lepas tu nautical atau nautical mouse. So ini jawapan untuk B. Okay, yang ini adalah peringatan. Ini rumus untuk kalau dia pergerakan melipatkan kiri dan kanan, maksudnya dari timur ke barat, barat ke timur atau sebaliknya. Okay, jadi kita sudah menjawab soalan B. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan C. Okay, soalan C dia mau kira calculate the distance in nautical miles from P to M. Okay, from P to M. M di sini. Okay, P to M. Tadi juga sudah ada lukis gambar. From P, P tak ada lukis. P to M. M di sini. Okay, P to M. So jarak, distance, dua rumus sahaja. Sama ada dia pakai rumus yang pertama ini atas bawah atau kiri kanan. So sekarang kita perhatikan, ini tidak melipatkan atas bawah. You tengok gambar pun kita tahu dia pergi kiri kanan. So maksudnya rumus kedua akan digunakan pakai. So calculate the distance in nautical miles from P due east to M. P due east to M measure along the common parallel latitude. Okay, maksudnya dia secara melintang ini. So melintang inilah rumus dia. So sebelum kita boleh guna rumus, perlu tahu berapakah beza sudut antara P dengan M. So P dia sudah bagi tahu inilah 60 timur. M tadi cikgu sudah buat 120 timur. Okay, jadi yang pertama ini untuk soalan C. Okay, jarak ini adalah beza sudut. Okay, beza sudut ini antara P dengan M. So ada istilah kita perlu ingatlah keywords dia. So kalau sama sebelah, bagaimana cara cari ini rumus Ini rumus bukan rumus yang formal lah, rumus bagaimana kita jawab soalan Sama sebelah kita tolak, lain sebelah kita tambah. Okay? So apa maksud lain sebelah dengan sama sebelah? Kamu perhatikan. Ini 120 pun timur. P pun timur. Timur dengan timur maksudnya dia sama sebelah kan lain sebelah. Sama sebelah. So sama sebelah kita main tolak. Sama sebelah main tolak. Ini sangat penting, kena ingat. Sama sebelah main tolak, so beza sudut ialah okay, beza sudut ialah sama sebelah main tolak, so mestilah yang besar tolak yang kecil. So 120 minus 60 multiply to 60 multiply to cos. Okay, cos latitude dia adalah di 32 darjah utara. So 32. Okay, so ini ialah cara kiraan dia. Yang seterusnya kita cuma tekan kalkulator. Okey, yang seterusnya ialah proses tekan kalkulator. So 120 tolak 60 ialah 60
darab 60 darab dengan cos 32. Oke. Dan itu jawapan dia. Oke. 3052,97. Oke. So, boleh katakan 3053. Oke, patu 03. Oke. Jadi ini untuk soalan C. Jadi bagaimana soalan bertanya? Tidak banyak benda yang kita gunakan, yaitu jarak ada dua rumus sahaja. So, beza sudut kita ingat konsep ini. Ini bukan rumus lah, ini konsep menjawab soalan. Oke. So, sama sebelah tolak, lain sebelah tambah. So, sama sebelah tadi, T dengan T, so tolak. Oke, ini untuk soalan C. Oke, soalan D biasanya dia melibatkan pergerakan sesuatu objek. So, an aeroplane took off from K and flew due east to M. Okay, from K pergi M dulu, and then flew due south to L. Then pergi L tadi. So, gambar tadi. Okay, kita tunjuk Okay, ini gambar aja tadi. Okay, dari K to M, M to L di bawah. So, apa dia mau tanya? Dia memberitahu bahwa the average speed of the aeroplane was 900 knots. So, calculate number 1, the distance in nautical mile from the whole journey from K to L. Maksudnya dia mau kira keseluruhan jarak yang dilalui. KM dulu, ML. So, KM kita kena kira jarak dulu, lepas kira jarak ML. So, kita kena buat dua kali. So, kita anggap ini soalan, saya ambil ruang ini sebagai soalan D ya, bukan E ya. Oke. So, D1. Oke, kita perlu tengok atas tuh. Tengok gambar ini ya. Oke, tengok gambar ini. Oke, kita pergi. So, jarak KM dulu. Oke, KM ialah K. You perhatikan pergerakan KM ini. KM ini ialah kiri kanan. Oke, yaitu timur barat. So, rumus ialah rumus tadi. Oke. Jarak sudut darab dengan 60, beza sudut. So, beza sudut K dengan M tak perlu kira, beza sudut memang 180. Kenapa? Sebab gam dia diameter, diameter mesti beza ialah 180. So, diameter of per then multiply to 60. Ini rumus dia. Kiri kanan pakai rumus ini. Beza sudut darab 60 darab dengan cos. Cos 32. So, tekan kalkulator. Oke, 180. $9,159. Oke, 9159. So, lepas ke jarak from M to L. Sebabnya K pergi M, M pergi L. Okay. So, ini adalah pergerakan atas bawah. Atas bawah adalah beza sudut darab dengan 60. Rumus tadi. Atas bawah beza sudut darab dengan 60. So, sentiasa ingat dua rumus sahaja, sama ada di atas bawah atau kiri kanan. Oke, so sekarang kita mau tengok atas bawah, kita tengok latitude bukan longitude. Sebab ini sama, apa mau buat? Tak ada benda kan? So ini beza. So beza sudut konsep yang sama tadi kena pakai, yaitu sama sebelah tambah lain, sama sebelah tolak, lain sebelah tambah.
So, lain sebelah tolak, tambah. Lain sebelah north and south, this different side. Lain sebelah lain tambah. So, 32 tambah 32 talab dengan 60. Okey. Jadi jawapan dia lah 32 tambah 32 ialah 64. Maksud talab dengan 60. 3840. Okey. So, sekarang dia bukan dia sudah cari jarak. Dia sudah selesai. Okey, jarak keseluruhan dari K ke L. Okey, dari K ke L. Okey, sudah selesai. So, number 2, the total time taken in hours. Dia mau cari kira masa dan dia berikan jumlah average speed, bukan jumlah, laju purata. Average speed is 900. So, rumus yang satu lagi yang digunakan dalam tajuk ini hanya satu. Ini bukan rumus yang yang baru, rumus yang lama. So, senantiasa ingat rumus laju ialah jarak bahagi masa. Ini rumus bukan rumus baru, okay? Ini rumus pun digunakan dalam soalan yang bahagian A juga. So, rumus dia beri laju 900, jarak, okay, you kena tambah, belum tambah tadi. Okay, tadi belum, saya lupa tambah. 3840 tambah dengan 9159. 12999. Okey. Maksud ini jumlah jarak kita masukkan sini. 12999 bahagi dengan masa. So, masa ialah okey, ini bahagi ini. Okey. Atau kita tekan kalkulator terus. Okey, tengok tekan Kalau kita tak pandai main pindah-pindah kan. Okey. Bagaimana tekan terus? Okey, tengok. Boleh nampak sini. Okey. 900 equal pakai alpha equal equal to pecahan 12999 pecahan. Okey, yang bawah ini ialah benda yang tidak tahu kan. Benda yang tidak tahu ialah benda yang X. So, X kita pakai X di sini. So, alpha ini. So, lepas tu kita tekan shift soft. Shift soft. Okay, soft for X. Okay, yes, tekan equal. So, 14.44 hours. Dia mau dalam masa, dia dah sebut dalam jam ke, dalam minit ke, tak ada. So, dia cuma cakap time taken in hours. Dia ada sebut dalam jam. So, it's 14.44. Kalau dia ada sebut dalam jam dan minit, you kena tukar ini kepada jam dan minit. Okay, tapi dia tak sebut, dia mau jam sahaja. So, it's 14.44. Okay. So, itu sahaja untuk soalan ini. Okay, sekian.